Okey, baik. Sekarang ni kami nak bawakan kepada anda perkembangan ini mengenai susulan penahanan seramai 12 orang pegawai agensi penguatkuasa menerusi Op Pelican 3.0 yang dipercayai terbabit dalam kegiatan kumpulan jenayah terancang dikenali geng Niki. Dan untuk mendapatkan perincian mengenai Op Pelican 3.0 ini, kami akan bawakan kepada anda Ketua Polis Johor Dato' Ayub Khan Maidin PC yang sudah bersedia di panggilan video sekarang ni. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, baik Datuk. Kita nak teruslah tanya kepada Datuk mengenai perkembangan terkini Op Pelican 3.0 ini, di mana semalam akhbar melaporkan bahawa perkembangan mengenai kes ini. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan kepada kami di Malaysia hari ini sedikit perkembangan mengenai kes ini. Soal siasat masih lagi berjalan sebab kita dah buat tanggapan 12 tanggapan baru yang diumumkan pada hari Selasa itu. So insyaAllah kita akan siapkan kertas siasatan kita. Pada kebiasaannya dalam siasatan yang kita menggunakan prosedur SOSMA ni, kita perlu siapkan dia remand 28 hari, tapi dalam tempoh 20 hari ini kita perlu siapkan kertas siasatan dan dihantar kepada pejabat pegawai negara untuk diteliti dan sebagainya. InsyaAllah saya yakin kita berharaplah individu-individu yang kita tangkap ni dapat dituduh di mahkamah. Yang kedua, berhubung dengan perkembangan terkini juga, Niki masih lagi belum dapat dikesan. Okey. Dan kita percaya besar kemungkinan dia masih berada dalam Malaysia, mungkin bersembunyi di satu tempat tertentu lah. Dan yang ketiga, berhubung dengan Niki ni juga ada WhatsApp yang di-viral lah, senarai nama-nama pegawai yang detail lah. Kita pun telah memberi amaran minta orang awam jangan memviralkan lah betul-betul suspek dan tangkap sebab mereka ni belum dituduh lagi di mahkamah secara rasmi. Okey. Itu perkembangan terkini berkenaan dengan geng Niki ni. Okey. Baik Datuk, adakah Ops Pelican 3.0 ini akan terus diteruskan untuk dalam usahalah memburu saki-baki mereka yang terlibat dalam kes ini? Seperti mana yang saya katakan sebelumnya, memang Op Pelican 3.0 memang bukan satu operasi yang statik. Dia akan terus berkembang. Contohnya bila kita tangkap 12 suspek yang baru kita tangkap ni, mungkin daripada soal siasat tu akan timbul nama-nama baru, suspek-suspek baru ataupun pegawai ataupun anggota agensi penguatkuasa yang masih ada lagi bersekongkol, dan kita akan buat tindakan susulan untuk membuat tangkapan. So Op Pelican 3 ni bukan statik. Mungkin akan ada fasa 3 nanti. Sekarang yang kita lancar ada fasa 2, mungkin akan ada fasa 3 ni. Dan kita akan terus mengesahlah saki-baki geng Niki ni, sama ada melibatkan geng Niki ataupun yang mana yang bersekongkol dengan geng Niki ni, insyaAllah. Okey, jadi mungkinlah harapan Datuk sendiri terhadap isu ini, terhadap kes ini sejak media melaporkan pada 30 Mac lalu kan penahanan beberapa anggota, dan kemarin semalam 12 lagi anggota ditahan. Ini menjadikan keseluruhannya semakin bertambah anggota yang ditahan yang terlibat dalam kes ini. Jadi harapan Datuk sendiri bagaimana? Ini adalah kali pertama di bawah jenayah komersial yang kita gunakan pendekatan yang sebagaimana yang kita gunakan oleh Polis Johor lah. Maksudnya kita tangkap prosedur tangkapan itu bawah SOSMA, tetapi mereka akan dituduh di bawah jenayah terancang. Inilah julung-julung kalinya. So kalau kita melihat banyak kes-kes melibatkan skema penipuan online sebagainya yang sebelum ni sukar untuk diambil tindakan. Tapi kali ini kita dapat membongkarkan satu sedikit besar yang bukan saja mempunyai hubungan dalam Malaysia tapi juga dia punya rangkaian di luar negara Malaysia lah. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah tentulah kami amat berharap kes ini akan dituduh di mahkamah, dan insyaAllah kalau dibicarakan kita nak, kalau dapatlah, ini bukan tugas kita, tugas polis, tapi kita harap mereka akan disabit dengan kesalahan. Sebab kes-kes melibatkan penipuan skema ni dah lama berlaku di Malaysia. Macam geng Niki sendiri pun sejak 2014 dan kita baru tangkap baru ni. Memang rangkaiannya besar dan kita amat berharap kes ini akan dapat dibawa ke mahkamah dan diberikan akan disabitlah, insyaAllah. Baik Datuk, kalau kita lihat kan ada tersebarnya senarai nama dan sebagainya, ramai yang berlumba-lumba untuk menjadi orang kata orang pertama yang berkongsi senarai nama. Jadi mungkin Datuk boleh nak berilah sedikit amaran kepada mereka yang cuba kata orang tu nak membocorkan senarai nama ataupun menjadi tali barut dalam hal ini.
Kenyataan saya pernah keluarkan semalam, dua hari lepas berhubung dengan isu yang sama. Jadi saya nasihatkan orang awam lah, termasuk pegawai-pegawai polis sendiri, anggota-anggota polis sendiri. Yang mana kalau mereka ni ditangkap, nanti mereka akan dituduh di bawah Seksyen 203A KK, yang mana denda 1 juta ataupun penjara setahun ataupun kedua-duanya sekali. Sebab maklumat-maklumat itu dah maklumat sulit. Sebab suspek-suspek yang kita tangkap ni belum dituduh di mahkamah secara resmi lagi. Mereka hanya ditahan, ditangkap untuk membantu siasatan. Tindakan individu-individu yang tidak bertanggungjawab ni memviralkan benda-benda di luar ni, ini mencemar imej dia orang lah. Sebab mereka ni belum dituduh secara resmi lagi. Itu yang saya nasihatkan masyarakat, orang awam, termasuk pegawai dan anggota polis sendiri, hentikan perbuatan-perbuatan yang memviralkan maklumat-maklumat sulit berkaitan dengan polis ni di luar sana. Jangan nak jadi hero lah untuk berkongsi. Kalau dapat tangkap, saya pasti saya akan duduk. Okey, baik, itu sebenarnya kita ni sebagai orang kata rakyat biasa ataupun anggota perlu sentiasa berhati-hati, tahan diri itu daripada nak menjadi yang pertama untuk memviralkan apa yang kita dapatkan. Okey, baik Datuk, mungkin Datuk ada sedikit ucapan kepada warga PDRM dan juga rakyat Malaysia sempena Aidilfitri yang bakal menjelang nanti, Datuk. Yang pertama untuk polis Johor ni, kekuatan kita lebih hampir dekat 10,000 orang di kontijen Johor lah. So daripada ni, selain daripada tugas-tugas hakiki kita lah mencegah jenayah, menangkap, mendakwa sebagainya ni, sebab ini musim PKP, so kita banyak tumpukan kepada isu-isu berkaitan dengan COVID lah, mana pegawai-pegawai anggota polis terlibat juga dengan tim-tim pematuhan, pemantauan, jaga stesen, kuarantin dan juga roadblock lah, SJR yang kita panggil, Sekatan Jalan Raya. So keseluruhan yang terlibat ni untuk COVID ni, untuk pematuhan dia, tim pematuhan ada 1,341. Yang mana daripada jumlah ini 1,210 adalah pegawai dan anggota polis. Mereka ni akan bertugas pada hari raya ni lah. Yang saya katakan sebelum ni, kita ada 34 sekatan dan raya, yang mana 8 adalah interstate. Yang interstate ni lah yang kita akan tingkatkan bagi memastikan tidak ada masyarakat lah mengambil kesempatan hari raya ni untuk balik berhari raya lah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak ambil kesempatan ni ucapkan selamat menyambut Aidilfitri, walaupun kita baru puasa ke-16 kalau tak silap ya. 17. Ini kesempatan 17, minta maaf 17 selamat hari raya, minta maaf zahir batin, dan bagi pegawai dan anggota polis yang bertugas, saya harap mereka terus dapat menjalankan tugas tanggungjawab bagi memastikan kita dapat mengawal COVID ni lah. Dan untuk masyarakat pun sama, pastikan patuh SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi memastikan kita dapat melandaikan jumlah kes angkitan positif baru COVID kes positif insya-Allah. Okey, insya-Allah. Terima kasih Datuk banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Malaysia hari ini. Sama-sama. Selamat tugas. Itu dia tadi Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han Maidin PC yang memperincikan sedikit mengenai Ops Pelican 3.0.